Apa Mi, kita sekarang ni perlu negara yang stabil. Politik kita kena stabil supaya ada pelaburan masuk. Betul. Sebab kita nak ada ekonomi yang baik. Yes. Sebab hari ni kita nak ada peluang pekerjaan ni. Betul. Anak-anak kita yang keluar ni, budak-budak depan-depan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okey, hari ini kita bersama dengan Maizura Idris, seorang penulis skrip prolific. So banyak karya-karya dia yang bersiaran, yang keluar di stesen TV di Malaysia ni. Okey, perkenalkan diri. Mai, silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertamanya, terima kasih kepada Datuk Jure kerana sudi mengundang saya menjadi tetamu dalam program Masuk Angin Keluar Asap. Dan pada kali pertama saya dihubungi oleh pihak Datuk Jure, saya rasa cuak juga sebab saya tak ada bahan yang kontroversi. Memandangkan tajuk dia memang Dah seram lah. sangat macam provokatif. Okay. Jadi saya cuba buat yang terbaik sepanjang sesi bual bicara selama 1 jam. Terima kasih Datuk. Sama-sama, Mai. Menjemput saya. Dan insyaAllah saya Maizura Idris. Nama penuh saya adalah Maizura Muhammad Idris. Tapi saya menggunakan nama pena yang simple, Maizura Idris. Jadi peranan saya dalam industri filem dan TV ni, saya tak buat kerja lain. Hanya menulis skrip daripada awal dulu sampai sekarang. Menulis saja kerja saya. Jadi adalah ramai orang tanya, tak nak ke jadi pengarah, tak nak ke jadi penerbit. Jadi saya lebih selesa berada dalam penulisan. Dan saya tidak ada niat lagi lah untuk menangkah ke departmen-departmen lain. So jadi penlibatan saya sebenarnya saya dah mula daripada tahun 97 lagi. Sebab tu saya berada di Berita Harian. Bukan 97, 96. Okay. Saya masih lagi di Berita Harian sebagai wartawan di meja wanita dan saya berjiran dengan wartawan hiburan. So ketika itu Astro baru naik dan stesen TV tumbuh macam cendawan. Kita ada Metro Vision, kita ada macam-macam stesen TV waktu tu. Saya pun tak berapa ingat lah. Yang saya ingat Astro dan Metro Vision. Lepas tu wartawan hiburan di depan meja saya lah yang beritahu peluang yang cukup besar dalam bidang TV. Dan ada kawan saya wartawan hiburan juga mengatakan yang surat khabar ni takkan relevan dah nanti. Sebab dunia 20 tahun lagi katanya akan beralih kepada dunia media elektronik. Kami ketika itu media cetak. Dan saya pula ketika itu saya menulis rencana, iaitu sesuatu yang bersifat fakta. Dan saya punya minat sejak kecil untuk menjadi storyteller. Pelipur lara. Jadi saya suka fiction. So waktu itu saya dah menulis novel. Saya menulis novel, saya dah ada terbitkan novel, ada menulis cerpen. Jadi bila kawan saya wartawan hiburan itu kata ada peluang yang besar dalam bidang TV, jadi saya nekat untuk berhenti kerja. So jadi alasan kenapa saya berhenti kerja adalah saya mahukan kebebasan. Sebab saya tak suka terikat dengan syarikat. Jadi saya sebagai orang kreatif pantang dia diarah-arah. Kan? Ya, betul. Orang kreatif ni dia macam mengikut hati dan perasaan. Okay. So dia tidak bukan jenis yang follow the rule. Right. So jadi Break the rule. Break the rule, ya. Break Datuk the punya t-shirt sendiri pun kena dengan tema kita. So jadi saya berhenti sebab saya tidak mahu terikat dengan syarikat. Tetapi kalau saya menulis wartawan sambilan, gaji kecil. Satu artikel ketika itu cuma dibayar 1,100, 200. So ikut apa? Perkataan. Muka surat. Muka surat, majalah ikut muka surat. Jadi bila saya dengar skrip lebih mahal. Contohnya satu episod ketika itu 1,000, boleh dapat 1,000. 1,000 1 jam lah, macam tu. 1 jam 1 lah. So 10 episod dah 10,000. Right. Berbanding buat artikel 10 baru 1,000. So jadi tak apalah, saya kata saya nak berhenti terus. Nak berhenti terus dan kawan saya tu mencadangkan saya pergi jumpa
Hafsah Hassan. Okey. Puan Hafsah Hassan, sekarang ni Datuk Hafsah Hassan. Jadi saya pun pergi sebab mudah untuk saya pergi sebab saya wartawan. Okey. Jadi saya pernah interview dia sebagai dalam ruangan Wanita Berjaya. Sebab saya wartawan wanita. So jadi call ajalah. Call bagi tahu dia saya nak jadi penulis skrip, dia mengajar saya. Oh, dia mengajar. Dia terdatang-datang dia kata sebab you all wartawan ni dia kata dah pandai menulis. So jadi bila diberi ilmu baru iaitu skrip, kita senang adapt. So bagi dia macam dia rasa macam dia tak pening kepala nak ajar kita daripada orang yang tak menulis. So jadi pergi ke office dia dan janji dengan dia jangan bagi tahu bos kita orang sebab dia baik dengan bos kita waktu tu. So time tengah hari kita pergi office dia ataupun lepas kerja pergi office dia. So bila dia mengajar tu ada job, saya buat majalah dengan dia. Lepas tu akhirnya terbuka hatilah nak berhenti. So 97 saya berhenti dengan niat berkobar-kobar nak masuklah industri. Jadi saya dengar dia orang kata satu telemovie 5,000. Ya, masa tu. Zaman tu finish product lah tu. So jadi saya buat. Saya beli buku Idiot Guide to Screenwriting. Harga dia RM35. Tapi masa tu saya broke 97 bila saya masuk dalam industri. Tiba-tiba industri gawat disebabkan oleh Asia Financial Crisis. Jadi saya tiba-tiba saya broke. Dah tak ada duit, terus saya beli guna credit card Idiot Guide to Screenwriting. Terus saya baca buku tu dan menulis satu tally dan saya dapat jual tally tu. Dan syarikat yang membeli tally tu adalah syarikat yang Anugerah Screen. Dia menang telemovie terbaik Muhammad Khalid. Pengarah dia. Tajuk dia Pinang Durian. Itu telemovie pertama bukan telemovie saya. Saya masa tu saya tengok Anugerah Screen. Saya tengok Anugerah Screen, so saya kata saya nak hantar kepada syarikat ini. Jadi sebab sebagai wartawan kita senang. Masa tu susah nak mencari sebab tak ada social media, tapi sebagai wartawan kita jadi senang dapat maklumat. Sebab kita ada kawan wartawan hiburan. So jadi saya pergilah ke syarikat tu. Saya hantar skrip saya yang saya buat. Tajuk dia Married But Available. Cerita dia masa tu saya masih bujang. Saya tak tahu nak buat cerita apa. Jadi kawan saya ni datang ke rumah. Kawan-kawan rumah bujang tu seorang ni datang ziarah. Saya tanya, kau ada cerita best tak? Tak ada, dia kata. Aku ni sebenarnya cinta dengan lelaki orang. Dia cerita. Interesting. Zaman tu tak ada penyondol lagi. Lepas tu cuba kau cerita. Dia pun cerita. Saya pun tulis. Saya kata saya nampak bila sebut kata bercinta dengan lelaki orang, saya teringat Jamil. Madu 3 kan. So jadi saya pun tulis finish product. Zaman tu zaman finish product. So jadi pun saya pun type bersungguh-sungguh ni. Type semangat betul-betul masa tu kan. So baru pergi naik bas sebelum beli kereta. Naik bas pergi hantar kepada syarikat tu lah. Masa tu tak ada email lagi lah. Tak ada email. Print. Lepas tu bila pergi hantar dia tengok dia tunjuk atas meja dia banyak ni. Tapi syarikat tu dah tutup lah sekarang. Sebab saya kenal dia orang pun sebab saya teruja tengok kemenangan mereka dalam Anugerah Screen tu. So jadi dia orang kata tak apalah, nanti bila ada orang ada masa dia orang baca. So jadi saya pun balik dalam bas tu saya kata habislah aku. Sebab terbayang-bayang yang atas meja tu penuh dengan finish product. Masa tu finish product untuk generasi baru yang tak tahu. Syarikat penerbit drama pilih cerita yang bagus, mereka terbitkan, yang dah siap tu mereka jual ke TV station. Kalau TV station beli, rezekilah. Kalau tak beli, masa tu wasted je kan. Jadi saya pun habislah aku. Tapi seminggu kemudian mereka call, mereka kata mereka nak terbit. Rezeki. So itulah naskah pertama. Naskah breakthrough saya. Cuma tidak disiarkan di TV sebab itulah masa tu TV mengurangkan pengambilan. TV semua ada yang tutup. NTV7 tutup departmen drama Melayu. Jadi producer kata mereka mengalami, walaupun mereka dah menang anugerah, mereka mengalami kesukaran untuk menjual. Buat finish product. Finish product masa tu. Jadi akhirnya saya pun tak tahu nak buat apa. Saya
menghabiskan masa dengan mencari ilmu lah. Okey. Mencari ilmu, beli buku yang murah-murah. Masa tu internet saya tak ada lagi. Saya tak tahu macam mana nak cari ilmu melalui internet. So jadi kemudiannya bila saya masa berlalu, saya nak aktif balik, dah tukar. Jadi zaman proposal. Okey, kena buat proposal Di dulu. situlah saya rasa sangat struggle. Saya pergi pitching, saya tulis proposal, tak laku. Okey. So jadi saya berhenti setakat itu saya dululah. Intro saya adalah saya masuk dalam zaman finish product, industri gawat, dan kemudiannya saya stay sajalah. Adalah sikit-sikit job kawan saya recommend. Kemudiannya bila saya satu ketika tu saya dipanggil oleh producer meeting kat kedai makan, dan saya kena pergi RTM pitch. Terus ke pitch? Saya tak tahu yang itu adalah pitching. Memang saya tak tahu. Dan saya tengok ramai sangat orang dan saya sangat teruja melihat Reo Syamno, Datin Paduka Suami Baba. Lepas tu saya macam saya lebih kepada nasib pilihan. Oh ni. Tapi lama lepas tu baru saya tahu itulah pitching. So waktu itu adalah waktu yang struggle. Itu tahun bila tu? Tahun 2000 macam tu. Tahun 2000 lah. Maksudnya tahun 2000 dah mula masuk pitching. Dah mula pitching dan saya tak tahu itu adalah pitching. Dan kebetulan nasib baiklah kita ni reporter. Kira pernah bercakap dengan orang, pernah bercakap dengan menteri, apa semua menemu bual. So bila masuk ke bilik pitching tu, tak adalah nervous sangat. Tapi saya tak tahu macam mana nak pitch dan cerita apa yang TV nak. So saya melalui banyak episod-episod kegagalan. Itu di situlah bermulanya saya rasa susah benar nak masuk industri ni. Sebab saya punya proposal tak laku. Yalah. Itu je lah intro dia. Awal-awal rasanya saingan dalam industri sengit ke ataupun kerana kelemahan kita tak mengenal barang? Kelemahan saya. Kelemahan kan? Sebab saya tak tengok drama Melayu. Nampak tu. Penulis skrip tapi tak tengok drama Melayu. Masalah. Tu sebab proposal dia semua kena reject. Kan? So mengaku tu Saya tengok cerita orang putih. Okey. So jadi saya tak tahu orang Melayu suka cerita apa. Okey. Producer yang ada waktu tu minta aja proposal. So dia minta dia pergi hantar. Sehinggalah saya berjumpa producer-producer yang ada banyak job. Okey. Dan producer ini ajar saya apa pasaran. Dia suruh saya tengok drama Melayu dan saya pernah berhenti hantar proposal 2 tahun. Okey. Dan saya mengadap drama Melayu. Nak faham. Saya memang mengadap dan saya jumpa beberapa nama lah. Antara nama yang popular ketika itu Rashid Sibe. Okey. Saya jumpa nama Rashid Sibe. Lepas tu lepas tu saya jumpa nama macam kalau penulis skrip tu macam Azlina Pak Wan. Okey, Azlina Pak Wan. So macam Raja Ahmad Alauddin. Ya betul. So saya hafal nama-nama mereka ni. So saya tengok. Lepas tu dengan bimbingan producer yang tengok proposal saya, dia orang betulkan. So pergi tulis balik. Mana itulah proses pembelajaran untuk barulah saya belajar penulis skrip. Jadi lepas tu baru saya sangkut. Baru saya ada semangat balik. Cuma dalam proses tu ada saya berhentilah macam bila producer perasa tu. Producer tak minta. Masa tu dah ada zaman handphone. Producer minta proposal, saya kata saya dah tak buat. Saya balik semula buat penulisan rencana majalah. Tapi rencana majalah dia tak banyak, malahan tak mahal. Macam masa tu dalam satu artikel 200-300. Seberapa sangat dah kita boleh tulis waktu tu kan. Jadi semangat nak masuk industri menulis skrip ni masih ada. Tapi tak tahu kenapa proposal tak laku. Okey, soalan cepu Mas dah. Sebenarnya jadi penulis skrip ni pasal minat ataupun pasal nak cari makan? Saya memang nak cari makan. Nombor 1. Saya minat menulis. Okey. Tapi saya kata biarlah minat saya tu boleh mendatangkan rezeki. So maksudnya hobi menulis dijadikan periuk nasi. Sebab saya pada wartawan. So wartawan pun kerja dia menulis. Cuma dapat gaji. So jadi isu saya waktu tu, saya suka menulis. Tapi isu tu waktu tu isu saya di bilik berita, di berita harian, saya menulis rencana, saya terikat dengan fakta. Saya tak boleh goreng. Saya goreng pun saya akan goreng ayat-ayat. Benda dan yang saya kena betul akan
menulis tentang shampoo. Okey. Saya akan start cerita saya dengan rambut adalah mahkota wanita. Okey. So setiap kali hari bapa, saya akan interview bapa dengan anak yang sama kerjaya, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Saya dah boring menulis benda yang sama. Jadi saya kata saya nak buat fiction, rekaan. Tapi saya nak duit gaji yang boleh tahan, yang sama gaji dengan di masa kerja tetap dulu lah. Ataupun lebih sikit. So yang saya dengar daripada kawan-kawan, boleh dapat lebih. So jadi itu yang saya keluar untuk mencari pekerjaan yang saya minat dan mendatangkan keuangan yang stabil. Okey, saya setuju. Saya sendiri pun berkarya untuk survival, sebab kita ada tanggungan kepada keluarga kita. Tapi saya nak tanya, adakah menulis itu kerana hobi, kerana suka, kerana nak duit semata? Sebab bagi saya lah, kalau saya mengarah tu, 3 ni mesti ada, tetapi saya ada tambah satu lagi yang mana dia datang daripada naluri, daripada perasaan, daripada jiwa saya, yang saya nak melahirkan satu karya yang akan membuatkan orang rasa dengan karya saya. Okay. So macam mana saya rasa skrip? Masa 2 tahun saya melihat drama Melayu tu, ada banyak drama-drama, sebab masa tu orang kata drama Melayu ni tipikal. Dan orang macam ketawakan drama Melayu tahu, klise lah. Macam-macam orang buat lawak. Masa tu tak ada internet lagi, tapi percakapan mulut orang macam memandang rendah pada drama Melayu. Tapi bila 2 tahun saya mengadap, saya kata it's not that bad. Kalaulah macam ni rupanya drama Melayu, aku boleh buat. I can do better lah. I can do better. So niat saya adalah ada benchmark yang saya macam tak seperti yang orang cakap pasal drama Melayu ni. Jadi kita rasa macam okey, semangat tu adalah aku boleh buat lah macam tu. Aku boleh buat lah macam tu.